selalunya overthinking ni lelaki atau wanita? Soalan kita panggil cepu cemas sikit. Dia mencemaskan sikit kan. Okey, sebab saya wanita, kita yang wanita, dan di sebelah dia pula ada lelaki. Okey, bila kita nak sentuh tentang siapa yang lebih dominan ni, siapa yang lebih reaktif, sebenarnya tidak ada kajian yang khusus yang membuktikan gender memainkan peranan dalam tingkah laku overthinking ni sebenarnya, sebab dia bergantung kepada sejauh mana individu itu dia present sesuatu keadaan. Kadang-kadang kita akan lihat mungkin kita rasa perempuan lebih macam dominan untuk overthinking. Tetapi sebenarnya bagaimana dia memberi persepsi satu perkara. Contohnya macam Kai sendiri kata, dia mungkin ada satu apa kita panggil kejadian atau experience yang lampau yang menyebabkan dia merasa takut untuk meneruskan sesuatu perhubungan dan sebagainya. Okey, berbeza juga dengan individu yang mungkin kurang traumatized eventnya, okey, yang menyebabkan mereka merasakan bahawa kuranglah sikit dia punya cara overthinking tersebut. Ada individu yang kadang-kadang mungkin personality hidup diri dia dan mungkin environment dia. Kadang-kadang kita rasa mungkin bila kita remaja, mungkin kita tak banyak fikir sesuatu perkara. Bila kita dah menginjak sesuatu fasa kehidupan, contoh dah jadi ibu, kan? Dah macam tu. Banyak perkara-perkara yang sebenarnya mendorong kita untuk berfikir secara berlebih-lebih, sekiranya tak dikawal lah. Bila kita sebut siapa, perempuan ke yang lebih overthinking, lelaki ke tak, dia bergantung kepada sejauh mana individu itu boleh cope. Ada individu yang mungkin cara cope itu lebih verbal. Kadang-kadang dia melampiaskan ataupun menzahirkan corak pemikiran dia terhadap apa tu kita panggil tingkah laku yang lebih terzahir. Berbanding dengan individu yang kadang-kadang dia rasa macam tak perlu kot untuk ini, just fikir, kita fikir sedikit ni dan kita selesaikan secara peribadi, DIY lah kita panggil kan. Gitu. Saya nampak lega tak ada lelaki atau perempuan yang boleh jawab. Macam lelaki lebih ke perempuan lebih kan. Tu dia bergantung pada individu macam doktor cakap tadi kan. Selegalah bila dengar penjelasan. Nanti kan lelaki yang lebih sangat nanti takut Kai kecil hati. Tapi ini komen daripada Seindah Pelangi katanya, saya memang sedap namanya Seindah Pelangi. Saya memang jenis overthinking sampai membawa kepada anxiety, parah sakit kepala bila diserang yang jadi pening. Tak tahu nak jawab bila orang sekeliling tanya kenapa stres sangat. Baik, mungkin Kai boleh kongsikan sewaktu Kai dalam fasa overthinking itu, apa perubahan fizikal ataupun mental yang Kai lihat pada diri Kai? Okey, bagi Kai masa Kai kena masa 2019, Kai kena anxiety, panic attack dan sebagainya, time tu sangat-sangat teruk. Sampai Kai tak boleh tidur. Bila tidur tu Kai rasa macam ada benda dia bisik, cuba kau terkejut. Cuba kau macam kadang-kadang kan pisau semua kat dapur tu semua Kai sembunyi surut dalam almari. Sebab kadang bila kita lalu tepi meja nak pisau pun kita macam terbayangkan apa kata aku pisau ni aku rodok macam tu. Sampai ke tahap macam tu. Ekstrim juga. Yes, dia sampai overthinking sampai tahap yang tak boleh nak kontrol. Kadang-kadang kan orang nampak kita macam gelak dan sebagainya kan. Yang nak seraga tu saya. Kadang-kadang kan bila ada show nak menghadap ramai orang kan, saya nak kontrol situasi tersebut macam ya Allah, nampak orang ramai ni tak boleh. Macam rasa macam nak menjerit dan sebagainya kan. Jadi saya cuba orang kata dengar penjelasan daripada orang-orang yang pakar dalam YouTube dan sebagainya kan, dengar cuba nak reducekan saya punya overthinking dan sebagainya. Saya cuba elakkan daripada orang kata membaca benda-benda yang negatif, mendengar cerita-cerita negatif, cuba kurangkan bersosial dengan perkara-perkara yang tidak baik dan sebagainya kan. Jadi saya lebihkan fokus pada aktiviti-aktiviti sihat, saya senam, saya jaga pemakanan saya kan. Sebab itu pesan doktor kepada saya, dia kata makan tu first kena jaga. And then kita punya aktiviti kita kena buat aktiviti yang sihat. Cuba kalau boleh tak boleh tidur tu cuba pejam je mata. Pejam sampai kita terlelap, tak kisahlah terlelap daripada pukul sampai pukul 8, 9 pagi pun asalkan kita cuba untuk tidur. Jadi saya buat benda tu hari-hari saya cuba and then alhamdulillah saya dah kata kurang dan sekarang still ada lagi tapi tak seteruk dululah. Baik. Okey, Sugi, izinkan saya untuk baca satu lagi komen daripada Siti Salmiah Muhammad Mastan. Katanya saya juga overthinking. Bila saya nak memandu macam-macam saya fikir nanti macam mana nak parking. Nanti kalau terlanggar kereta orang lain macam mana pula, sampai saya nak memandu tu saya kena ambil masa 2 ke 3 hari berfikir semata-mata nak mandu je pun. Okey, baik doktor, kalau kita lihat kepada keadaan ini, boleh lead kepada ketakutan, kebimbangan, kerisauan yang melampau. Persoalannya,
apa titik ataupun apa tanda yang memerlukan kita untuk berjumpa dengan doktor secara ringkasnya bila kita dah terlalu overthinking? Apa yang perlu kita, maksudnya di tahap mana perlu kita berjumpa dengan pakar untuk dapatkan bantuan? Okey, baik. Menjurus kepada komen tadi, maksudnya dia dah fikir banyak kali itu sampaikan dah 2-3 hari dia memikirkan isu itu semata-mata untuk starting memandu. Kerana apa? Ini dikira ekstrim ke doktor? Boleh. Okay. Sebab apa? Sebab dia memikirkan benda yang tidak pasti secara berlebih-lebihan. Macam mana nak parking? Kalau tak ada parking nanti nak pergi ke mana ni? Macam mana dan sebagainya. Itu adalah kita panggil dia operasi kognitif yang menyebabkan individu itu mungkin memikirkan cara demi cara ini dengan bentuk cycle. Bila kita mengatasi bahawa tidak ada solusi. Sebab overthinking, orang yang selalu overthinking, dia lebih fokus kepada masalah rather than mencari solusi. Okey, faham. Baik. Apabila individu ini sudah mengenal pasti bahawa macam tadi, macam bila Syedah katakan, bila nak jumpa dengan professional helper ni. Okey. Apabila individu tu tak boleh cope ataupun tak berfungsi dengan bagus. Okey. Bila dia dah fikir pasal driving ni, dia belum berdriving lagi. Dah fikir pasal driving, dah shaking, anxiety makin teruk, panik dan sebagainya. Pada masa itulah kita boleh mencari solusi dengan mencari professional helper. Macam contoh macam Kai sangat betul efektif proaktif untuk mencari solusi, berjumpa dengan doktor dan sebagainya. Dan cara-cara itu sebenarnya memang sangat bagus untuk diaplikasikan untuk orang yang ataupun individu yang berfikiran secara berlebih-lebihan. Baik. Dan apa yang doktor kongsikan adalah sangat penting sebab bila kita berfikir secara berlebihan, ia mengambil banyak tenaga. Sudah tentu. Boleh buatkan kita penat kan? Bukan saja secara mental tapi fizikal kita pun penat. Baik, mungkin satu lagi komen saya nak kongsikan di penghujung perbincangan kita daripada Cahaya Nikmat. Nama Cahaya Nikmat. Sedap-sedap nama. Saya dulu overthinking disebabkan stres. Sebagai suri rumah, suka berfikir apa akan jadi bila suami mati dulu, lagi-lagi tak ada anak lelaki pula. Lama-lama dah cuba buang semua itu dan sekarang dah okey, terbaik awak dah cuba buang fikiran yang negatif itu. Tetapi saya rasa ramai juga yang berfikir seperti ini. Benda belum berlaku tapi kita dah fikir kalau benda ni berlaku, apa yang akan jadi. Kadang-kadang bagus sebab dia macam proaktif lah juga. Tapi bila dah berlebihan, itu menjadi masalah. Betul tu. Sugi Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak dan juga Kai Bahar, terima kasih kerana menyertai perbincangan kita untuk hari ini, overthinking.